Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Munira Hawani binti Mak Syukri, nombor matrik 270922. Saya akan bermula dengan pengenalan bagi tugas saya ini. Peranan wanita dalam pembangunan tidak boleh diketepikan dalam memastikan pembangunan berjalan dengan lancar. Hal ini kerana pada zaman ini ramai kaum wanita yang mempunyai idea dan pemikiran yang lebih luas dan progresif setanding dengan kaum lelaki. Ramai kaum wanita yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih tinggi yang mampu melakukan pelbagai persediaan menghadapi masa depan yang mungkin akan lebih mencabar dengan pelbagai isu yang berlaku. Kini, wanita dan lelaki mempunyai hak dan peranan yang sama dalam memastikan pembangunan atau keluarga berjalan dengan lancar dan mampu mencapai kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaidi bin Sabri, nombor matrik 270647 akan menjelaskan mengenai pelibatan dan persediaan wanita dalam penstrukturan semula ekonomi. Pelibatan dan persediaan wanita dalam penyusunan semula struktur ekonomi amatlah baik untuk mewujudkan satu pembaharuan kepada negara. Yang pertama, pelibatan wanita dalam membentuk penstrukturan semula ekonomi. Pelibatan wanita dalam penstrukturan ekonomi lebih daripada 1/3 dalam kegiatan ekonomi. Jumlah wanita yang berkejaya hanya 46%. Sebagai tenaga buruh, 65% wanita daripadanya melibatkan diri dalam pelbagai jenis pekerjaan. Sebagai contoh, wanita memegang jawatan tertinggi dalam Kementerian Pembangunan, Persatuan Sektor Swasta dan sebagainya. Kedua ialah pelibatan wanita dalam menyumbang kepada penstrukturan semula ekonomi. Wanita hari ini diberi kepercayaan untuk menguruskan projek-projek besar, memegang jawatan lebih tinggi, menjadi ketua satu kawasan dan sebagainya. Perubahan corak ekonomi di Malaysia memberi kesan positif kepada kaum wanita supaya mengembangkan bakat yang ada pada diri. Pelibatan wanita dapat memenuhi tenaga kerja dan membaiki kehidupan mereka kepada yang lebih baik. Seterusnya, persediaan wanita dalam menyertai latihan, program dan mendapatkan pendidikan untuk penstrukturan semula ekonomi. Kebanyakan kaum wanita menyahut saranan kerajaan dalam memasuki program dan untuk melibatkan diri dalam sektor-sektor pekerjaan. Dalam arus kemodenan pada masa ini, pasaran kerja berbentuk fleksibel serta menunjukkan perkembangan yang luas yang membolehkan wanita mempunyai kemahiran tersendiri. Berikutnya, persediaan wanita untuk menghadapi cabaran dalam penstrukturan semula ekonomi. Kebanyakan kaum wanita menjalankan perniagaan seperti kedai makan, produk kecantikan dan sebagainya. Corak penstrukturan semula ekonomi wanita memberi impak yang positif di mana membantu setiap sektor memenuhi keperluan dan meningkatkan prestasi. Seterusnya, persediaan wanita dalam menyertai latihan, program dan mendapatkan pendidikan untuk penstrukturan semula ekonomi. Kebanyakan kaum wanita menyahut saranan kerajaan dalam memasuki program dan untuk melibatkan diri dalam sektor-sektor pekerjaan. Dalam arus kemodenan pada masa ini, pasaran kerja berbentuk fleksibel serta menunjukkan perkembangan yang luas yang membolehkan wanita mempunyai kemahiran tersendiri. Seterusnya, saya akan menjelaskan mengenai wanita harus menghadapi kebangkitan LGBTQ dalam politik, ekonomi dan sosial. Dalam politik, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita haruslah mewujudkan satu undang-undang dengan mementabiah golongan lesbian, gay, bisexual, transgender dan queer. Hal ini bagi memastikan penyebaran golongan LGBTQ ini tidak merosakkan generasi akan datang. Contohnya, kaum wanita bersama NGO lain mengumpulkan golongan ini untuk memberi nasihat supaya mereka tidak takut untuk mengubah diri. Yang kedua ialah menutup semua pusat hiburan yang mempunyai golongan LGBTQ dan tidak berlesen. Program LGBTQ dianjurkan di pusat hiburan, premis sendiri, tempat wang dan sebagainya. Maka pihak berkuasa boleh menggunakan pakat atau perhimpunan aman di mana siapa yang golongan LGBT yang melaksanakan program Ratu Cantik, maknanya yang tidak memoral, boleh diambil tindakan untuk dikenakan hukuman. Seterusnya, dalam ekonomi, menyekat segala unsur atau kegiatan mempromosikan produk yang dilakukan oleh golongan LGBTQ. Tindakan ini menyekat segala aktiviti mempromosi produk amat baik kerana masyarakat luar boleh mengetahui tentang produk yang dihasilkan oleh LGBTQ. Selain itu, kerajaan perlu berusaha menyekat setiap bentuk produk yang dilaksanakan oleh LGBTQ. Seterusnya, memperkasakan kaum wanita dengan kebolehan diri dan kepakaran diri dalam aktiviti ekonomi.
Yang terakhir ialah dari segi sosial. Yang pertama, memberi kesedaran melalui usaha bimbingan dan memulihkan golongan LGBTQ kepada fitrah asal. Yang kedua, melaksanakan program pemulihan dan menyediakan rumah kebajikan kepada kumpulan LGBTQ. Melalui pemulihan inilah yang mengurangkan kebangkitan dan lebih ramai kaum wanita daripada terlibat dengan LGBTQ, secara tidak langsung mengurangkan ancaman besar kepada masyarakat lain mengenai LGBTQ dan menjaga nilai kesucian agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nur Najmi bin Muhammad Fakri. Entry saya 270917. Hari ini saya akan membincangkan tentang bagaimana tindakan seorang wanita dalam bidang kerjaya dan keluarga. Pertama adalah antara tindakan wanita dalam kerjaya dan keluarga adalah melakukan sesuatu bidang pekerjaan dengan masa dan bidang yang bersesuai dengan bagi golongan wanita. Dan mestilah tidak melanggar syariat mengikut kepercayaan agama masing-masing. Kerjaya yang hendak dipilih mestilah satu bidang kerjaya yang bersesuaian dengan kemampuan diri bagi seorang wanita, terutamanya dalam fizikal dan mental. Kerana fizikal dan mental seorang perempuan tidak sama dengan lelaki, terutamanya dalam segi keupayaan tenaga dan keadaan fizikal, semula jadi lelaki yang gagah dan berkuasa. Kedua adalah mementingkan kepada memelihara diri daripada diri dalam urusan pekerjaan. Mengikut kepercayaan agama masing-masing, kita amat menitik beratkan adab seorang perempuan yang sudah berkahwin atau belum berkahwin, terutama dalam menjaga adab semasa bekerja. Wanita yang berkerjaya mestilah menghormati diri, iaitu dengan menjaga akhlak, memelihara adab dan hukum yang ditetapkan agama, terutamanya ketika berada di luar rumah dan tanpa pengawasan suami. Yang seterusnya adalah wanita yang berkerjaya mestilah menjaga kehormatan diri dan meminta izin daripada keluarga terlebih dahulu untuk mencuburi satu bidang pekerjaan. Dalam mencuburi bidang pekerjaan, seorang wanita perlulah meminta keizinan daripada keluarga jika belum berumah tangga dan bagi mendapatkan restu daripada keluarga. Slide seterusnya adalah bagaimana reaksi wanita apabila dipergunakan dalam periklanan, perniagaan dan penjualan produk. Pertama, isu stereotypes gender yang menjadi ciri penting dalam suatu iklan. Stereotype adalah sifat seorang individu yang menjadi cenderung mencorakkan kehidupan mereka mengikut tingkah laku dan kepribadian mereka yang telah wujud disebabkan oleh budaya dan pengaruh masyarakat sekeliling. Contohnya, dalam suatu iklan yang melibatkan wanita sebagai objek iklan akan mendapat pelbagai reaksi ramai masyarakat kerana sifat wanita yang seperti maklum lebih cenderung kepada kecantikan dengan menggayakan pelbagai jenis baju dan kelengkapan yang cantik untuk kelihatan anggun dan menarik. Kedua adalah obses terhadap kecantikan yang berlebihan. Sektor perindustrian yang rancak melakukan periklanan terhadap perniagaan mereka, terutama perniagaan yang melibatkan produk kecantikan seperti yang kita dapat lihat waktu sekarang. Ramai industri kecantikan berlumba-lumba mengeluarkan iklan kecantikan. Dalam meraskan produk yang dijual, ramai syarikat menggunakan wanita sebagai objek iklan demi untuk meraih jualan tertinggi. Seterusnya adalah masalah seksual. Reaksi berbau seksual ini banyak berlaku dalam kerakusan periklanan menggunakan wanita sebagai daya tarikan, terutamanya kepada golongan lelaki. Contohnya dalam sukan perlombaan motosikal dan kenderaan yang tiada kaitan langsung dengan wanita turut digunakan dengan memperagakan wanita yang berpakaian terdedah dan separuh bogel agar mendapat sambutan oleh orang ramai terhadap sukan yang dianjurkan. Perkara ini secara tidak langsung boleh menjatuhkan maruah wanita. Isu yang dibincangkan seterusnya ialah perkara-perkara yang harus wanita bersedia untuk menghadapi masa hadapan. Pertama ialah pendidikan yang tinggi.
pada masa kini, pendidikan menjadi keutamaan dalam apa jua yang ingin dilakukan, tidak kira lelaki ataupun perempuan. Disebabkan itu, wanita seharusnya mempunyai pendidikan yang tinggi agar dapat bersedia menempuh zaman yang semakin mencabar dan banyak saingan dari pelbagai pihak, terutama golongan LGBT. Kedua ialah menceburi pelbagai bidang. Sekiranya ramai wanita yang berani untuk mengambil peluang menceburi pelbagai bidang, perkara ini akan membuka mata masyarakat bahawa tiada jurang yang harus dibezakan antara lelaki dan perempuan pada masa hadapan, kerana wanita juga mampu melakukan perkara yang sama seperti lelaki dalam pembangunan. Perkara yang seterusnya ialah berani mengambil resiko. Wanita juga harus berani mengambil resiko dalam mencapai cita-cita agar dapat memastikan kejayaan menjadi miliknya. Sifat berani mengambil resiko ini adalah untuk sentiasa mencuba sesuatu benda yang baharu dan berani untuk bersaing secara sihat di sekelilingnya merupakan elemen yang penting untuk menghadapi masa depan, terutamanya dalam bidang perniagaan, kerana bidang perniagaan pada masa kini boleh dilihat golongan LGBT lebih mendahului dalam segi produk kecantikan dan sebagainya. Oleh itu, wanita harus berani mengambil risiko untuk mencuba bagi melawan golongan LGBT ini. Perkara seterusnya ialah mempunyai sikap terbuka. Perkara ini akan membuat seseorang wanita akan sentiasa memikirkan strategi untuk mencari kejayaan bagi dirinya sendiri, walaupun menerima banyak kritikan daripada masyarakat sekeliling dan harus berdepan dengan pelbagai saingan di luar sana. Wanita yang mempunyai sikap terbuka ini akan menerima segala cabaran yang berlaku dan sentiasa mencari jalan untuk memperbaiki menjadi lebih baik dan sempurna. Kesimpulan bagi tugasan ini ialah dengan adanya golongan LGBT yang kini semakin berleluasa, maka kaum wanita haruslah mempunyai persediaan yang lebih agresif dan kreatif untuk memastikan golongan LGBT ini tidak menindas golongan wanita yang sebenar. Kaum wanita pada hari ini juga lebih berani ke depan, bergerak maju dan berani untuk bersuara memberikan cadangan dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, kepimpinan, kemahiran pekerjaan dan sebagainya. Wanita tidak seharusnya diletakkan sebagai golongan yang lemah, kerana kaum wanita ini juga mempunyai kemampuan dan berkredibiliti, serta kaum wanita seharusnya mempunyai peranan yang sama seperti kaum lelaki dalam pembangunan negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.